أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, ngurusi surah Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surah, muslimin, muslimat, para tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita kesihatan yang baik pada malam ini, yang telah membuka hati-hati kita malam ini untuk kita sama-sama berada di masjid di suraunya pada malam ini, dan kita sama-sama menunggu masuknya waktu Isya, sambil-sambil kita sama-sama melihat beberapa lagi hadis malam ni kita akan bawa, tuan-tuan. Jadi kita masih lagi dalam babul yaqin wa tawakkul, bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah sebut dalam kuliah yang lepas beberapa ayat-ayat Quran, tuan-tuan. Sebagaimana kita biasa dengan kaedah pengarang, dia biasa bawa kepada kita dalil daripada Quran, dan kemudian dia akan bawa dalil dalam bentuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ni sambung lagi, tuan-tuan, ayat dalil Quran yang keberapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ini ayat daripada surah Ali Imran 159. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kita kena berazam. Bila sudah berazam, sudah usaha, maka kita tawakal kita kepada Allah. Kemudian Allah sebut lagi, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini, tuan-tuan, kita biasa dengarlah dalam ayat 1000 dinar itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dia nescaya Allah akan cukupkan, ay kafi, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia keperluannya. Kemudian innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Ini salah satu daripada ciri perangai sifat yang ada pada orang mukmin, tuan-tuan. Orang mukmin ni Allah sebut, Allah kata sesungguhnya innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu alladzina idza zukirallah, bila mana mereka ini sebut nama Allah. Orang yang mukmin bila disebut nama Allah, tuan-tuan, maka wajilat qulubuhum, gementarlah hati-hatinya. Bila dengar nama Allah disebut, maka gementarlah hati-hatinya bagi orang mukmin. Jadi, tuan-tuan, hari ini kadang-kadang manusia ni sebut apa sama je. Sebut nama orang pun kadang-kadang dia lebih gerun daripada sebut nama Allah.
Orang mukmin ni Allah kata orang yang bila disebut nama Allah, maka hati mereka ini gemetar takut tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri dia. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, zadathum imana, bertambahlah keimanan masing-masing. Dalam sejarah kita biasa dengar kisah seorang sahabat tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni orang yang sangat tersentuh, sangat tersentuh bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran. Bila dibacakan ayat Quran, maka dia jadi tuan-tuan gemetar. Dia jadi tuan-tuan takut. Ni Sayyidina Umar. Walaupun dia ni sendiri sebagai satu orang yang sangat berani, tuan-tuan, ya. Dan saya pernah cerita dengan tuan-tuan ketika mana Sayyidina Umar ni pergi, ya, melihat dia punya rakyat dia. Dia ni suka berjalan malam, tuan-tuan, ya. Tengok kehidupan masyarakat rakyat waktu dia jadi khalifah. Maka tuan-tuan, dia lalu satu rumah yang tuan rumah sedang salat malam. Dulu kalau malam-malam ni kita lalu rumah dia, kita dengar orang salat dulu. Kedua, ketiga baca Quran. Sekarang kalau kita lalu kita dengar gol. Sekarang ni. Kedua, tiga tengok bola. Dah. Contohlah. Pertama kalau malam minggu tak. Ada main tak Premier League? Ke tak follow Premier League? Tak. Biasa dengar tak? Go lah tak? Dulu. Tak. Dengar satu orang, rakyat dia, sedang baca surah At-Tur, kan? Bila dengar dia tuan-tuan, maka Sayyidina Umar bila dengar Quran, Sayyidina Umar rasa lemah selalu tuan-tuan, muslimin muslimah. Nak jatuh, lutut longgar tuan-tuan, muslimin muslimah. Takutnya dia tuan-tuan. Macam kita lah, orang duduk dalam kandang salah tu, kan biasa dengar cerita. Hakim kata jatuh hukum mati. Macam lutut longgar selalu rasa. Rasa lemah habis. Gitulah umpama Sayyidina Umar ni. Bila dengar Quran. Balik rumah demam tuan-tuan, muslimin muslimah. Tak keluar rumah. Orang pergi tanya pasal apa khalifah tak nampak sehari dua ni, ke mana? Rupanya demam. Kenapa demam? Kerana dengar Quran. Kita sini apa orang pernah demam kerana dengar Quran? Ada? Longgar lutut ada? Bayang tarawih imam baca satu juzuk satu malam dah. Tu longgar lutut sungguh. Lepas tu tak mari dah. Surah ni tak buat dia orang, kata dia sehari satu malam satu juzuk. Dia cari surah hak paling ringkas, hak paling padat, Fatihah, senapah tu. Kan? Jadi tuan-tuan, inilah ciri-ciri orang yang beriman tuan-tuan, muslimin muslimat. Jadi kita tanyalah diri kita macam mana. Aku ni kalau dengar nama Allah macam mana? Lepas bila Allah kata benda tu haram, kan? Maka kita rasa gemetar, takut, tak mau buat. Itu contohlah tuan-tuan, muslimin muslimat dah. Bila dengar ayat-ayat Allah, bukan kata kita dengar orang cakap, bukan kata kita dengar perutusan orang besar. Kita dengar ni kalam Allah, tuan-tuan, muslimin muslimat. Quran ni bukannya bukan benda biasa, tuan-tuan. Mungkin kita rasa biasa. Baik. Jadi tuan-tuan yang nak sebut tadi, yang nak sebut tu ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu bendanya, sebab tajuk dalam tawakal. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Itu poin yang dia nak ambil dalam tajuk ni. Baik, jadi kata dia ayat tentang keutamaan tawakal ni sangat banyak dan terkenal. Jadi dia tak ambil banyak lah tuan-tuan. Adapun hadis-hadisnya sebagai berikut. Dibawa datang hadis pula. Fal awal, yang pertamanya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
uridat alayyal umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'hu ruhait wan nabiyya wa ma'hu ar-rajula war-rajulani wa nabiyya wa laysa ma'hu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azim fa dhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuh ila akhir hadis. Sampai kita tengok satu sikit sebab hadis ni panjang ya, hadis ni panjang, kita tengok satu. Baik. Hadis yang pertama an Ibn Abbas daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, sepupu Nabi, anak kepada Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi, tuan-tuan. Abbas ni kubur dia ya di Madinah ya, di apa nama ni, Baqi'. Kalau tuan-tuan masuk pintu masuk kubur tu ya, biasanya kalau belah kanan itulah kedudukan tu antara kubur-kubur dekat dengan Nabi lah, belah kanan Abbas. Kemudian sebelah situ ya, kemudian sebelah kiri itu nanti ada isteri-isteri Nabi dah. Cuma kubur tak ada nama ya, tak ada nama. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas sebut, dia kata hadis ni dia riwayat. Dia kata Nabi SAW menyebut uridat alayyal umam, diperlihatkan oleh Allah ya, kepada Nabi beberapa golongan umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'hu ruhait. Dan aku lihat ada Nabi bersama dengan ya satu kumpulan umat dia. Ruhait tu ni makna bilangan yang sikit lah, bilangan yang sikit dah ya. Jadi bawah 10 dia bagi terjemah bawah 10. Ada Nabi yang bersama dia pengikut tak sampai 10 orang. Ya. Wan nabiyya wa ma'hu rajul. Kemudian ada Nabi yang bersamanya rajulu wa rajulani. Seorang, ada yang 2 orang. Maknanya yang ikut Nabi ni besok masuk syurga lah. Ya, ada yang umat dia tak sampai 10 orang, ada umat dia seorang, ada umat dia 2 orang. Allah, tuan-tuan. Orang yang nak kepada benda baik ni gitulah, dia tak ramai. Ya, macam kuliah malam ni, apa ramai ni tuan-tuan? Ya. Tak, kalau nak banding dengan konsep Coldplay baru ni, apa ramai? Coldplay, tak kenal? Ya. Jangan buat tak kenal, jangan buat warak lah. Coldplay baru ni main kat mana tuan-tuan? Ya, konsep mana baru ni? Okey jadi tak? Berapa ribu? Ya, start konsert pukul 8, 5 beratus. Ya, tuan-tuan datang pukul 5 suruh kita ada orang. Tok siap tak sampai lagi. Dia kalau benda baik gitu lah. Benda hak lara. Oi, tuan-tuan, sanggup beli tiket tau. Berapa paling murah Coldplay pun ni? Tak pergi? Rugi. Ni datang surau malam ni. Berapa tiket? Free tu. No, makan banyak oh. Air 3 jenis aku tengok tadi tuan-tuan. Kopi, bando, teo. Aduh, 3 jenis apa? Air tu. Makan nak, roti canda, apa lagi? Nasi. Oh, orang tak mau kan? Tak mau datang kok. Coldplay bayar, makanan tak ada. Datang. Ni masalah. Ada Nabi yang tak sampai 10 orang. Ada Nabi yang seorang, ada Nabi 2 orang. Allah Akbar tuan-tuan. Maknanya nak masuk syurga ni tak ramai tuan-tuan, muslimin muslimah. Nah, ya. Wan nabiyya wa laisa ma'u ahad. Ada Nabi yang kata dia, ya, tak ada seorang pun. Pengikut, tak ada langsung pengikut. Nabi ni kena ingat, Nabi ni ramai. Dalam kita belajar, orang kata Nabi ni 124,000. Tapi sebenarnya Nabi ni bukan setakat tu je. Banyak. Dalam Quran kata ada yang kami cerita kisah dia, ada kami tak cerita. Allah kata Nabi ni ada kami cerita, ada kami tak cerita. Berapa jumlah? Wallahu alam. Tak. Bukan semesti 124,000 saja. Rasul tidak tak. Wallahu alam. Banyaklah. Jadi ada Nabi yang tak ada mengikut. Seorang-seorang. Tak. Idh rufi'a li sawadun azim. Dia Nabi kata aku tengok pula, ya. Dia perlihat kepadaku satu kumpulan yang ramai. Azim.
Ya, kumpulan ramai, pengikut ramai lah ni. Ya. Fa dhanantu annahum ummati, maka bila tengok ramai kata Nabi, aku ingat, ni lah dah umatku ni, pasal ramai. Tengok satu grup ramai, Nabi sangka, hak ni lah mungkin umatku ni. Ya. Faqila li, lalu dikatakan kepada Nabi, haza Musa wa qaumuh. Tak, ini bukan umat kamu, ini ialah umat Nabi Musa. Ya, haza Musa, ini Musa wa qaumuhu, dan kaum Musa, Bani Israil. Ya. Walakin zur ila al-ufuq. Tengok pula ke sebelah ufuk, sebelah satu bahagian, ya. Fa idza sawadun azimun faqila li. Tengok satu kumpulan besar sebelah ufuk. Disebut kepada Nabi lagi, unzur ila ufukil akhar. Tengok pula sebelah ufuk yang lain. Ya. Fa iza sawadun azim faqila li. Tengok sebelah sana ramai, sebelah ufuk ni pula ramai, maka dikatakan kepada Nabi, hazihi ummatuk. Inilah dia umat kamu wahai Muhammad. Mana umat Nabi Muhammad ni hak masuk syurga ramai berbanding dengan umat-umat hak dulu. Tapi kalau kita kira betul lah, sebab Nabi dulu umat dia, masa dia pun tak panjang, kan? Umat pun tak ramai, ya. Dah Nabi Nuh contohlah. Nabi Nuh, lepas Nabi Nuh Nabi Hud. Nabi Nuh ke Nabi Hud tu berapa lama masa? Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jarak lebih kurang dalam 600 tahun. Kan? Beza Masih dengan Qamari. Tahun hijrah dengan tahun Masih tu ada perkenangan. Mana 600 tahun je. Memang tak ramai. Masalah Nabi Muhammad sejak daripada dulu sampai kiamat. Panjang mana masa? Nabi daripada Nabi hijrah dengan kita pun dah 1444 lah. Bayangkan tuan-tuan. Berapa lama dah? 1000 tahun lebih dah. Tak sampai kiamat. Jadi walaupun ramai umat Nabi ni, kita kena ingat juga, kerana umat Nabi ni memang ramai. Tak? Jadi ramai daripada umat Nabi yang akan masuk syurga. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azabin. Alhamdulillah, tuan-tuan. Nabi kata lagi, ya, wa ma'ahum, bersama dengan golongan ramai-ramai ni, sab'una alfan, 70,000. Ya, yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000. Ramai. Misbah dengan umat Nabi tak ramai lah. Umat Nabi berapa ramai? Kalau kita nak kira tak? Hari ni saja, kalau ambil hari ni saja, hari ni, ketika ini. Tak? Hari ni umat Islam dalam dunia ni berapa bilion? Kalau kita ambil 70,000 daripada ada sekarang pun sikit lah. Apatah lagi keseluruhan. Cuma ada lagi lah pendapat-pendapat lain tu. Tak apalah, kita tengok hadis ni. Hadis sebut begitu. Tak. Jadi maknanya tuan-tuan, tak ramai lah kalau masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Bighairi hisab wala azab. Tidak ada hisab. Mana golongan ni VIP. VIP. Ya, orang, ya, kita kata very important person. VIP dia tak kena tahan. Polis buat rablak, dia tak tahan. Ada PM lalu, polis rablak tahan. Kena tahan lah, polis kena tukar. tak ada kena tahan tak, ya. Orang besar. Kita tepi. Kita. Hak ni jalan. Dalam lalu tentang sirat tu laju macam kilat. Kita biasa macam-macam. Ada yang merangkak, ada berjalan sekejap berhenti, kejap berjalan, ada kejap berhenti. Lepas tu ada pula pencakuk tu. Kalalip, pencakuk. Cangkuk kaki, cangkuk. Macam-macam. Baik. Jadi, thumma nahadha fadakhala manzilah. Nabi sebut begini, Nabi kata 70,000 makku masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi bangun,
Nabi masuk bilik dia. Fadakhala manzilahu. Masuk bilik dia. Ya, masuk bilik Nabi ni. Rumah dia lah. Rumah Nabi ni bukanlah macam kita jauh sebelah masjid kan. Baik. Fahadha an-nasu fil ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzabin. Maka masing-masing bila Nabi masuk, pakak-pakak duk bincang siapa dia lah hak Nabi kata ni masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni. Maka Nabi sebut 70,000, tapi Nabi tak bagi tahu siapa. Dia menyebabkan sahabat-sahabat ni tertanya-tanya, siapa dia ni? Yang Nabi sebut 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa siapa dia ni? Ya, faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang kata, sebahagian kata, mungkin kok mereka ini ialah orang-orang yang rapat dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi kok. Ada orang yang rapat dengan Nabi kok. Ya, mana mereka buat andaian lah. Buat andaian tak ya? Orang-orang yang bersama Nabi kok. Wa qala ba'duhum, berkata pula sebahagiannya, fala'allahum alladhi wulidu fil Islam. Mungkin juga mereka ini orang-orang yang wulidu fil Islam, lahir dalam keadaan Islam dah. Macam gitulah. Nah, sahabat-sahabat lahir tidak Islam. Kan sahabat tak Islam kan? Nabi datang baru Islam. Jadi mungkin orang-orang yang bukan macam kita lah kok. Kita ni dulu lahir tidak Islam, Nabi datang baru Islam. Mungkin orang hak lahir Islam dah lah kok. Maka andaian tu macam-macam lah. Ya, falam yusyriku billahi syai'a, yang mana mereka ni bila lahir saja Islam, maka mereka ini tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Kan? Wa dzakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mereka duduk neka, orang ni kata begitu, begini, orang ni kata begitu, maka tiba-tiba Nabi pun keluar. Nabi keluar daripada rumah dia. Ya. Jadi ya, Nabi pun tanya, faqala mal ladzi tahuduna fih, apa yang kamu bincang ni? Nabi tanya sahabat-sahabat sedang duduk bincang ni kan. Kamu bincang apa ni? Ya. Ya. Fa'akhbaruhu faqala. Lalu Nabi pun sebut kepada sahabat-sahabat hak mana 70,000 hak tak masuk syurga tanpa hisab. Ya. Siapa dia orang? Maksud dia orang yang macam mana? Ya. Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi sebut ada 3 sifat sini tuan-tuan, ya. 4 sifat, ya. Yang mana orang yang masuk syurga tanpa hisab siapa dia? Orang-orang yang tidak menggunakan jampi. Ru'yah, orang tak menggunakan jampi. Wala yastarqun, orang yang tak minta dijampi. Wala yatatayyarun, ya, orang yang tak percaya dengan perkara-perkara sial. Ni orang dulu ramai benda sial, nak kenduri tengok bulan dia. Bulan ni tak leh, hari ni tak leh. Tak, kalau kahwin nanti tak kekal. Percaya. Dulu. Ya. Percaya. Kahwin hari ni, tarikh ni, bulan ni, kahwin tak kekal. Orang sekarang, ya, kahwin bila-bila masa pun ramai bercerai juga dah, ya. Mana tak percaya dengan benda tak elok. Keluar rumah, orang dululah cerita. Ada biawak melintah, ni tak boleh keluar ni, sial. Ni contoh. Tapi sekarang tak ada dah ni, ya. Alhamdulillah. Masyarakat sekarang tidaklah, tak ada dah ni, ya. Orang yang minta dijampi, ya. Orang yang tidak dijampi dan tak minta dijampi. Makna apa ni? Orang-orang yang bukan kata tak ikhtiar, bukan. Sakit dia, bukan, ya. Maknanya tengok ujung, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Maka tawakal itu lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni tawakal tak berapa sangat dah. Hari ni orang di Gaza dah. Tawakal tinggi tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab hari-hari rumah kena bom. Ya, tak tahu. Hidup mati tak pasti tuan-tuan. Pasal bom anytime boleh jatuh. Ya.
Masjid-masjid, surau-surau hancur, tak ada. Kubah, ya, tinggal kubah je. Ya, itu pun masih lagi orang azan. Ya, bila azan, hok datang masjid walaupun runtuh, penuh tuan-tuan. Kita belum runtuh, tak ada orang dah. Aku mana tuan-tuan dah. Ya. Ramai tuan-tuan kan. Mereka ni orang yang tawakalnya sangat hebat. Sebab apa tuan-tuan? Nak harapkan siapa? Nak harap siapa? Kita ni kadang-kadang tawakal jadi kurang sebab kita ada benda lain. Ya, dalam poket ada duit RM10. Tawakal tak berapa pasal dalam e-wallet baru dapat RM100 e-madani contoh. Dalam bank ada RM1000. Tawakal kurang. Pasal nak tawakal macam mana? Duit dalam mana? Cuba dalam dompet ada RM1, tak ada duit lain dah. Waktu itu tawakal memang hebat. Betul tak tuan-tuan ya? Nak buat siapa? Allah lah. Dah. Kita hari ni sakit. Tawakal juga tapi tak berapa pasal hospital ada. Tak. Orang di Gaza sakit nak hantar mana? Hospital pun tak ada. Tawakal. Nampak tuan-tuan muslimin ya? Serah kepada Allah bulat-bulat. Tak boleh buat apa. Allah tuan-tuan kesian. Padahal kalau kita kira tuan-tuan Islam ni ya, hak yang kena serang tu Gaza tu Palestin tu, kiri kanan negara Islam Melaka. Lainlah. Kalau kata ya, negara duduk di tengah-tengah negara bukan Islam. Duduk di tengah-tengah Eropah ke macam Bosnia dulu boleh tahan. Bosnia ni keliling ke semuanya Soviet sebagainya kan. Ini Islam ke? Allah. Negara Islam pula bukan negara yang miskin, tuan. No, Arab Saudi berapa banyak kaya? Tengok Arab Saudi. Setahun yang pergi haji berapa juta? 2.5 juta. Bayangkan. Haji. Banyak mana dapat ekonomi tu? Itu yang pergi haji, yang pergi umrah. Nah, berapa juta setahun? Bulan puasa je berapa ratus ribu tu, tuan-tuan. Itu belum lagi minyak. Bayangkan, kaya tak kaya Arab Saudi. Sebab itu, tuan-tuan, main bola yang paling mahal gajinya, ya, main kat mana sekarang ni? Arab Saudi, Liga Arab. Jangan buat-buat warak sangatlah kita ni dah. An-Nasr. Ingat Ronaldo main kat An-Nasr kan? Ronaldo ni tuan-tuan, kalau kat Eropah tak laku dah pasal tua. Orang nak ambil dah. Ya, orang tak ambil dah, tua. Main tak boleh dah, tua. Kalau main pun ambil pun ya, simpanan je lah, boleh lah. Gaji tak mahal. Ya, Ronaldo main dekat apa gitu. Ya, sebelum dia pergi Manchester dulu kan, dia tengah hebat lah tu waktu itu. Main dengan Juventus, main dengan Real Madrid. Gajinya tak banyak tuan-tuan. Main dekat Arab Saudi gaji paling mahal. Tuan-tuan, saya baca surat khabar. Tak. Dia kata Ronaldo ni, dia biasa main bola ni, dia bayar gaji minggu. Kita bayar bulan, rugi bulan. Sebab bulan setahun 52 minggu. 13 bulan. Kan? Sepatut setahun 48 minggu je kan? Kita 50 minggu. Dia ikut minggu. Seminggu gaji Ronaldo, dia bagi dengan 7 hari, dibagi dengan 24 jam. 1 jam. Berapa orang bayar Ronaldo? Tuan-tuan, saya baca dalam artikel satu surat khabar. Ya? Dia kata Ronaldo ni dibayar 1 jam ringgit Malaysia gajinya lebih kurang 89,000. 89,000. Kita sebulan tak dapat 8,000 tak dapat. 89,000 1 jam. Arab Saudi bayar. Kelab Arab Saudi. Kaya lah tu. Duduk kedai mamak 2 jam 180,000 orang bayar. Lebih kurang. Kita duduk kedai mamak, siapa nak bayar? Kita kena bayar kat dia. Balik rumah, bini pula beletek. Kemana Pak Hei pergi lama tak balik tu? Ronaldo. Pasal apa? Duit banyak, kaya. Arab Saudi ni tuan-tuan. Bayangkan sekarang semua main yang nak pencen, main pergi Arab. Kan? Pergi Arab main bayar mahal. UAE kaya tuan-tuan. Minyaknya kan. Ya. Apa nama ni, tuan-tuan pergi kat belah-belah sana lah, pergilah jalan tengok Arab ke, pergi ke UAE ke, pergi ke Oman ke Dubai tengok.
Kereta macam mana kereta? Tak main, tak jumpa. Maybe tak jumpa. Walaupun maybe kat sini king. Sana tak jumpa maybe. Tak ada, tuan-tuan. Orang tak main maybe. Toyota Camry. Toyota Vios tak ada. Camry ada. Kita Camry Esco kan? Camry. Sana dah taksi kan, taksi. Kaya lah makna tuan-tuan. Tak main. Main kereta besar-besar. Kalau Ford pun tak main Ranger macam aku tak main itu Ranger tak ada tu hak besar lagi tu apa nama entah main tuan-tuan. Kaya. Allah UAE kaya tak? Dia punya apa nama tu? Dia punya apa? Pemerintah ke apa tu kan? Dia boleh beli syarikat tu. Syarikat kelab bola tu, PSG. Dia boleh beli PSG je nak. Tak? Malaysia gitu ada juga beli kelab bola Berjaya, ingat Berjaya Winston kan? Dia pernah beli tapi hak tu pun hak cikai-cikai jelah ya. Main pun division Premier League tapi nak keluar dah division 1 kan. Dia beli PSG. Banyak duit. Kita nak beli PSG, jersey PSG pun tak mampu beli dah. Boleh jersey dia? Ada Ustaz beli baru dipakai. Golok boleh lah. Beli yang ori tengok. Tengok. Tuan-tuan, Allah ya. Kaya-kaya belaka tuan-tuan ya. Kita je lah. Orang belah-belah sini tu kadang-kadang patut orang sana dia ingat kita orang Malaysia, Indonesia pasal banyak bantu tuan-tuan ya. Walaupun kita tak kaya mana dah. Tapi kita banyak bantu dah ya, bagi sumbangan sebagainya. Ada hospital yang disumbang oleh Indonesia sana kan. Orang Malaysia. Baik. Jadi tuan-tuan tak apalah. Jadi orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, tanpa azab ni, orang yang tak dijampi, tak minta dijampi, tak amal perkara siap, dan yang keempat, mereka tawakal kepada Allah. Faqama Ukasyah bin Mihsin. Bila Nabi sebut macam tu, bangunlah satu orang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsin. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, ud'ullah, minta doa dengan Allah, yaj'alani minhum, jadikan saya sebahagian daripada orang yang 70,000 ya Rasulullah. Allah, beruntungnya Ukasyah tuan-tuan. Dia berada dalam masa tu dia ada di situ. Dalam kita kata yang Nabi sebut dia ada di situ, dia duduk di situ dan dia boleh minta dengan Nabi. Kita tak ada lah, Nabi tak ada dah. Ya Rasulullah, doa saya masuk salah seorang. Nabi kata anta minhum. Allah, beruntungnya kamu salah seorang. Tuan-tuan. Nabi sebut, Nabi. Kita tak bakal. Pak Imam tengok, awak salah seorang. Salah seorang apa ya? Syurga. Lain bakal. Kita pun tengok Pak Imam. Pak Imam ni faham lain macam. Kalau tak kuda ketum aduh ni. Mabuk ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita nak kata awak syurga. Tak boleh. Ni orang hidup zaman Nabi tuan-tuan. Allah untung tuan-tuan. Dengar Nabi cerita minta ya Rasul. Tapi kena ingat bukan main suka-suka Nabi nak kata anta minhum. Tengok pula sejarah orang perjuangan macam mana. Bukan boleh suka-suka dah, ada sebab tuan-tuan. Kenapa Nabi pilih pasal apa tuan-tuan? Thumma qama rajulan akhar faqala ud'ullah an yaj'alani minhum. Bangun pula seorang lagi. Ya Rasulullah, doa jugalah saya masuk salah seorang. Sabaqaka biha Ukasyah. Nabi kata Ukasyah sudah mendahului kamu. Mana kamu tak ada dah. Ukasyah seorang padalah. Gitulah. Ukasyah dah mendahului kamu dah. Kalau gitu ramai lah. Bangun ni pula saya kamu surga. Bangun. Sabar. Hadis ni panjang dah habis dah. Jadi Ukasyah. Ada orang-orang yang memang Nabi sudah tetapkan. Maka mereka ini orang yang memang dapat syurga. Ini salah satu hadis. Satu lagi hadis yang kita biasa dengar yang Nabi sebut ada dalam satu hadis. Bukan kata ni je masuk syurga. Ada satu hadis sahih
riwayat Imam Ahmad ya, dalam musnad dia. Ya, ada satu hadis daripada Abdurrahman bin Auf ya, Nabi sebut seorang-seorang sahabat ada 10 orang. Ini memang tuan-tuan hebatlah tuan-tuan ya. Nabi kata Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah. Ada 10 orang. Ya. Empat yang pertama itu adalah ya, apa nama ni, khalifah. Kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Zubair ibnu Awam. Kemudian Talhah Ubaidillah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Itu bukanlah 10 orang. Nabi sebut seorang-seorang. Ni ada 10 orang ni tuan-tuan. Hadis ni tuan-tuan, hadis sahih yang menyebut tentang bagaimana Nabi sebut seorang-seorang syurga. Hebatlah tuan-tuan. Ya, sahabat-sahabat ni tuan-tuan, tak boleh nak bandinglah kita dengan mereka. Sebab mereka belum mati, Nabi dah sebut mereka ni syurga. Tuan bayangkan. Belum mati dah syurga. Dah jamin dah syurga. Tapi tengoklah 10-10 ni semuanya tuan-tuan daripada kalangan orang-orang muhajirin ya, orang-orang Mekah yang mereka ini orang yang awal masuk Islam. Orang awal masuk Islam ya. Dan sejarah mereka hebatlah tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf, rekod dia pernah menderma separuh daripada hartanya kepada Islam. Rekod dia. Abdurrahman bin Auf, rekod dia pernah menderma 500 ekor kuda. Banding dengan kita. Ya? Banding dengan rekod kita. Rekod kita pernah menderma RM5. Tu nak lawan macam mana tuan-tuan? RM5. Orang lain 500 ekor kuda. Kita RM5. Rasa besar benar dah. Nak lawan kod mana tuan-tuan nak ya? Tu contoh. Ya, Abu Bakar, nah, orang cakap Nabi ni, sahabat kamu ni gila kot. Ada pula pergi Baitul Maqdis, pergi ke langit balik satu malam. Betul kata Abu Bakar. Kalau cerita lain lebih pada itu, kalau datang daripada mulut Muhammad, aku percaya betul. Tuan-tuan bayangkan macam mana kita nak lawan, memang tak terlawan lah nak cerita sahabat-sahabat ni tuan-tuan ya. Ni 10-10 tokoh hebat yang awal ya, masuk Islam tuan-tuan. Perjuangan mereka, bila kata awal ni tuan-tuan, maknanya perjuangan tu hebat lah. Sebab orang lain tak ada lagi, dia dah masuk dengan mehnahnya, dengan tentangannya, dengan dugaan cabaran yang maha dahsyat. Kalau dah ramai-ramai tak apalah. Baik, okey, tak azan lah.
Allahumma rabbana salatu Muhammadan rasulullah syarafat langsung. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ni tadi ada seorang sahabat sajalah Nabi sebut di sini Ukasyah, ya. Tapi ada lagi hadis lain sebut tadi, ada hadis yang Nabi sebut 10 orang tu sahabat-sahabat yang masuk syurga waktu mereka masih hidup. Dan bukan itu sahaja, ramai lagi lah tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi ni, termasuklah mereka-mereka yang mengikuti Nabi dalam perang Badar, ya, 313 tu. Itu juga semuanya Nabi kata mereka sudah diampunkan oleh Allah. Dan ada lagi lah, walaupun nama tak sebut dalam 10 tu, ramai lagi tuan-tuan yang Nabi tak sebut, kan. Contohnya sahabat-sahabat yang mati syahid. Ini confirm lah tuan-tuan, kan. Mati syahid ni Allah sebut jelas, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, ya, innallaha ashtara, Allah beli, ya, daripada orang mukmin ini jiwa dan harta mereka yang berjuang ni, berjuang fi sabilillah, ya. Mereka ni mereka berniaga dengan Allah. Berniaga bermodalkan apa? Bermodalkan harta mereka dan diri mereka. Maka Allah beli mereka ini, ya, bi anna lahumul jannah, dengan ganjaran syurga. Yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Bila berjuang, dua kemungkinan, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Jadi yang syahid itu sudah pasti. Kan? Lepas tu kalau kita tengok yang 10 Nabi sebut tadi, kan, yang Nabi sebut 10 orang tadi, kebanyakannya, ya, tak ada yang mati syahid fisabilillah, kan. Sayyidina Umar mati kena bunuh, ya, Sayyidina Ali mati kena bunuh, ya, siapa lagi, ya, contoh yang mati syahid di medan perang lah, ya. Macam kita kata apa saudara Nabi tu, ya, Hamzah, kan, dia tak ada dalam senarai 10 tu, kan, dia sudah confirm syurga, dah mati syahid. Kemudian Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair juga orang Mekah, ya, mati syahid tuan-tuan dalam perang Uhud, kan. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi, mati syahid juga tuan-tuan. Ja'far bin Abi Talib, ini bukan orang biasa-biasa, orang hebat perjuangannya, adik-beradik Sayyidina Ali, ya. Ja'far ni dia yang mengetuai rombongan Nabi, sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, ya, dan dia juga yang menjadi panglima perang, kan. Di pembawa bendera, ditetak tangan putus, pegang dengan tangan kiri, tetak tangan kiri putus, pegang dengan lengan, dipancung leher mati, kan, syahid. Yang Nabi kata Ja'far ini tangan dia diganti dengan sayap. Tuan-tuan, ya, itu pun syurga tuan-tuan, muslimin muslimat ramailah kalau kita nak sebut. Jangan pula kita kata hak ni je ke sahabat 10 orang campur dengan Ukasyah ni je ke yang masuk syurga. Tak, bukan begitu. Cuma yang 10 orang itu ada Nabi sebut dalam satu hadis. Satu hadis ada 10 orang. Hak lain-lain pun
Sahabat. Tuan-tuan, tak nak bandinglah dengan kita ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sudah pasti mereka ini ya syurga, kerana itu mereka diberi gelaran radhiyallahu anhu. Allah redha. Kita kalau ada gelaran pun tak ada radhiyallahu. Paling-paling AMN dapat pingat. PPT. Ada. PJK. Ya. Pingat apa? PJK. Ya, kalau kat sekolah ni pendidikan jasmani kesihatan ya. Pingat jasa kebaktian. Hak tu siapa bagi? Orang bagi. Ya. Haji Muhammad apa contoh? AMN hujung. Tak ada. Haji Muhammad radhiyallahu anhu ada? Tak ada. Tak ada ya. Ni sahabat. Kita jangan main tuan-tuan. Mereka ni orang hebat. Dia bagi sikit apa nama situ penerangan itu, perkataan rohaitu dengan ra dibaca dhammah ru. Ru maknanya kata dia kumpulan jumlah bawah 10. Taklah. Kemudian ukasyah disebut jelas tu, didammahkan ain. Maknanya ain tu baris depan. Baca ukasyah kan. Serta mentasydidkan kaf. Jadi baguslah dia bagi tahu tu cara nak baca nama orang. Sebab nama orang ni kadang-kadang tulisannya kalau tak ada baris kita nak baca macam mana? Umar, Amru, kan lebih kurang sama ya tuan-tuan. Kan? Umar, mana baca Umar kan baca Amru, kan? Contoh kan. Dia bagi tahu. Maka dibaca ain tu dhammah, ukasyah. Ditasydidkan kaf. Kafnya boleh direngankan, tidak ditasydid. Mukasyah pun boleh. Mentasydid itu lebih fasih. Cara nak baca nama kan. Biar tepat dari segi sebutan. Tu je lah. Baik. Jadi tuan-tuan, satu hadis je lah malam ni yang panjang. Ya. Kita nanti sambung lagi. Ya, dalam siri kuliah akan datang. Beberapa hadis lain. Ada 11 tak silap hadis ni dalam tajuk ni. Ya. Kita baru 1. 12. 11 hadis. Apa nama ni, Al-Asir. Untuk 11 12 lebih kurang. Okey, baik. Sekadar itu saja, sambung bulan hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.